Okey, video saya kali ini saya nak buat sedikit ulasan dan perkongsian. Kenapa sepatutnya agamawan Islam yang paling terkehadapan mendepani isu vaksin COVID-19. Ada beberapa perkara yang penting yang saya nak sampaikan dalam video saya kali ini. Fokus saya dalam video ini adalah apa prinsip Islam dalam mendepani penyakit, khususnya wabak virus COVID-19. Dan juga tanggungjawab kita sebagai rakyat dalam mentaati pemerintah dalam isu vaksin ni. Saya tidak akan sentuh apa kandungan vaksin sebab perkara ini sudah pun diterangkan dalam banyak artikel oleh pakar-pakar perubatan. Hukum hakam vaksin, hujah dan dalil mengenai vaksin, sebab semua ni pun dah disentuh dan berbuih mulut Menteri Agama kita buat penerangan. Sama ada berbentuk tulisan maupun bentuk lisan. Termasuklah forum yang diadakan baru-baru ni disiarkan secara langsung di TV1 Anjuran Jakim. Kalau tak salah saya lah. Saya selalu dengar orang kata kalau tak cucuk vaksin tak mengapa kan. Bukannya wajib pun. Allah yang merancangkan segala-galanya. Kalau Allah kata nak kena COVID kat kita, kena juga. Dan sebenarnya banyak lagi kata-kata yang berbentuk seperti ini kita akan jumpa di media-media sosial dan juga berlaku ketika kita lepak-lepak di kedai kopi ataupun di laman serambi masjid. Pada saya, kata-kata seperti ini adalah antara sifat-sifat orang yang zalim dan mementingkan diri sendiri. Ia bukan melambangkan kita ni lebih bertakwa ataupun tawakal kita lebih daripada orang lain yang berlumba-lumba nak suntik vaksin ni. Kawan-kawan saya kasihi sekalian, kita hidup dalam bermasyarakat, kita kena fikirkan keselamatan dan keharmonian orang lain di sekeliling kita. Dan inilah yang dititik beratkan dalam Islam, iaitu tuntutan maqasid syariah antara yang paling tertinggi, iaitu menjaga nyawa selepas menjaga agama. Kita sebagai agamawan sepatutnya dah faham dan hadam sangat dah kaedah ataupun prinsip maqasid syariah yang menjadi silibus pengajian kita di universiti-universiti, hatta di pondok-pondok pun. Suntikan vaksin ni bukan hanya untuk diri kita sendiri sahaja, tuan-tuan sekalian. Ia adalah satu langkah pencegahan, prevention penularan wabak COVID-19. Kita sedang berusaha sambil kita bertawakal untuk membina sebuah herd immunity ataupun community immunity dalam memutuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi disebabkan itulah saya terpanggil untuk buat satu video untuk memperjelaskan kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya di Malaysia, tentang prinsip Islam dalam mendepani penyakit berbahaya ini. Prinsip yang pertama sekali, kita mestilah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kerana doa merupakan langkah pertama kebergantungan kita sebagai seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang lain. Doa merupakan senjata bagi orang Islam. Ia melambangkan kebergantungan kita sebagai hamba dan juga salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Prinsip Islam yang kedua ialah usaha mencegah. Usaha mencegah ini juga sebagai seorang Islam perlu kita titik beratkan sebagai tanda kita bertawakal kepada Allah. Tawakal ini bukan bermakna kita serah bulat-bulat kepada takdir semata-mata. Bukan seperti yang selalu kebanyakan masyarakat kita berfikir, apa nak jadi, jadilah. Allah nak kata kena COVID, maka kenalah kita. Kita dah salah faham mengenai konsep tawakal. Tawakal yang betul dalam erti kata mengambil langkah mencegah ialah kita lari dari sesuatu yang bahaya untuk kebaikan kita bersama. Seperti mana sabda Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari mafhumnya. Dan hendaklah kamu melarikan diri dari penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa. Berdasarkan hadis ini, adakah kita nak cakap Nabi ini takut singa daripada takut kepada Allah? Sudah tentu tidak. Ia adalah langkah mencegah daripada mudarat yang bakal berlaku ke atas diri kita dan orang lain yang boleh kita kiaskan dalam situasi wabak pandemik ini di negara kita sekarang.
Prinsip Islam yang ketiga dalam mendepani penyakit COVID-19 ini ialah merawat. Jika kita didapati positif COVID, maka langkah lanjut yang perlu kita buat ialah merawat diri kita dengan kaedah perubatan yang diiktiraf. Jangan pula kita berfikir bila kita positif, tak apalah kita dah kena COVID ni, ini ujian Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Ya, memang betul lah. Itu penyakit yang menimpa kita tu merupakan satu kafarah dosa-dosa kita. Tapi kita dianjurkan untuk berubat dan merawat penyakit yang kita hadapi. Tidak boleh kita abaikan dan biarkan kita dijangkiti. Seperti mana hadis Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah kamu merawat yakni penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu penyakit melainkan dia turun menyediakan ubat baginya. Melainkan satu penyakit sahaja iaitu ketuaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini jelas menunjukkan Islam itu agama yang menitik beratkan kesihatan. Betul dah tu kepercayaan bahawa penyakit itu adalah kafarah bagi dosa-dosa kita yang lampau. Tetapi membiarkan kita dijangkiti penyakit tanpa usaha untuk merawat atau berubat adalah salah satu bentuk kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebenarnya sedang merosakkan diri sendiri dan sengaja mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Prinsip yang keempat atau yang terakhir iaitu tawakal. Ketiga-tiga prinsip yang saya sebutkan tadi merupakan bentuk-bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal di sini boleh didefinisikan sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama silam. Ibnu Rajab rahimahullah mafhumnya, tawakal ialah penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya sama ada dalam urusan dunia maupun akhirat. Menyerahkan segala urusan kepadanya serta yakin bahawa tidak ada yang dapat memberi manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Perlu kita ketahui bahawa tawakal bukanlah hanya bersandarkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tetapi tawakal itu kita sandarkan segala sesuatu itu kepada Allah serta diiringi dengan usaha. Ia perlu seiring. Usaha kita dalam mencari rezeki dengan bekerja, kita berjalan pergi ke tempat kerja, itu adalah salah satu usaha kita dalam mentaati perintah Allah. Sedangkan kita berserah atas usaha kita kepada Allah itu adalah satu keimanan. Imam Ahmad pernah ditanyakan mengenai seorang lelaki yang tidak bekerja, hanya duduk di rumah atau di masjid. Lelaki itu mengatakan, aku tidak bekerja apa-apa sehingga rezeki itu datang kepada aku. Lalu Imam Ahmad berkata, orang ini bodoh. Nabi SAW bersabda mafhumnya, sekiranya engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kepada engkau rezeki seperti mana burung-burung mendapatkan rezeki. Burung itu terbang di waktu pagi, mencari makanan dalam keadaan lapar dan balik ke sarang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Sedangkan burung pun berusaha mencari rezeki. Kita manusia yang diberikan akal, takkan kita hanya nak duduk tunggu keajaiban supaya COVID ni hilang sekelip mata. Memang betul kalau Allah nak angkat penyakit ni sekelip mata, dia memang maha berkuasa mengangkat maupun menurunkan sesuatu penyakit. Tapi kita ni mestilah berusaha untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan diiringi dengan tawakal. Inilah akidah sejati kita sebagai seorang Islam, iaitu tawakal kita kepada Allah itu seiring dengan usaha yang kita lakukan. Alhamdulillah, saya sudah pun bahaskan secara ringkas mengenai prinsip-prinsip Islam dalam mendepani wabak penyakit. Poin-poin penting ini saya ulas berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang berjudul Vaksin COVID-19, Hukum dan Permasalahan. Ia adalah sebuah majalah bersiri Al-Bayan, siri yang ke-7. Korang boleh dapatkan secara percuma. Saya ada sediakan link download buku ini di ruangan description di bawah dan juga di ruangan komen pertama. Akhir sekali saya ingin berpesan kepada rakan-rakan seperjuangan semua. Salah satu prinsip terpenting kita dalam Islam antaranya ialah mentaati pemerintah dalam perkara-perkara makruf. Saya tahu mungkin ada dalam kalangan korang yang menonton ni agak skeptikal dengan saranan mentaati pemerintah. Janganlah mudah sangat triggered dengan saranan ini. Ini adalah anjuran agama.
Agama Islam menganjurkan kita untuk mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Kita dibolehkan untuk tidak taat pada pemerintah sekiranya pemerintah suruh kita buat perkara maksiat ataupun perkara yang menjejaskan akidah. InsyaAllah saranan kerajaan Malaysia untuk membentuk herd immunity bukanlah satu perkara maksiat. Hukum hakam mengenai vaksin ni telah pun dijelaskan oleh para mufti di negara kita. Di negara-negara Islam di luar sana pun sudah mengeluarkan fatwa mengenai keharusan menggunakan vaksin COVID-19. Apa lagi kita mahu? Para ulama kontemporari hari ini bertukus lumus mengkaji, duduk semeja berbincang masalah umat. Mereka lagi menitik beratkan masalah umat dari sibuk nak ikut telunjuk WHO. Korang yang selalu baca bahan-bahan dari internet yang entah bersumberkan dari mana, senang-senang pula korang percaya. Janganlah kita disibukkan dengan konspirasi itu ini yang tak tahu akan kesahihannya dari mana. Baik, saya sudah pun ceritakan secara ringkas mengenai prinsip Islam dalam mendepani penyakit khususnya COVID-19 dan juga pendirian Islam dalam mentaati arahan pemerintah. Maka sebab itulah para agamawan perlu menjadi orang yang pertama ataupun golongan yang sepatutnya paling kehadapan dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang konsep tawakal yang sebenar, bukan menjadi ejen penyebar momokan-momokan konspirasi WHO. Tak ada siapa yang dibayar oleh WHO. Mufti-mufti tak dapat bayaran upah dari WHO ataupun ejen-ejen Dajjal. Penatlah saya tengok ustaz-ustaz ni asyik Freemason lah, Illuminati lah, ejen Dajjal lah, sebagainya. Saya harap video ini bermanfaat. Sebarkan video ini kepada kawan-kawan sahabat handai. Kalau korang rasa video ini bagus, tekanlah butang like. Dan jangan lupa tekan butang merah subscribe di bawah tu sekali dengan loceng dia sekali supaya korang boleh ikuti video-video saya yang akan datang. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.